Wush, merinding saya pemirsa. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, saya sedikit bercerita tentang pengalaman. Dulu sewaktu sekolah kan ada acara pengibaran bendera atau latihan macam tuh. Kalau lah tali kasut kita terlepas ataupun kasut kita tertanggal, mesti melanjutkan acara baris berbaris tuh kan. Itu adalah tanggung jawab kan. Jadi di video hari ini saya telah menerima satu link yang telah dibagikan mengenai Askar Melayu, yaitu Panji-Panji berdarah 6 rem. Kenapa disebut Panji-Panji berdarah ya? Penasaran tak? Kalau ditengok dari bajunya memakai samping ya kan, dan penasaran saya ini dalam pembarisan apa begitu. Pasti pemirsa juga penasaran kan? Jom saksikan bersama-sama. Dikatakan kerana cantiknya perbarisan pada pagi itu, sehingga tiada seorang pun yang perasan bahawa ada seorang anggota telah pun cedera ditusuk oleh bayonet M16 rakan di sebelahnya. Luka itu berlaku ketika pergerakan rusuk senjata dilakukan. Yang belum subscribe tolong subscribe ya. Tiupan hormat diraja dari tentuang anggota kawalan suku menandakan bahawa inilah saatnya ketibaan ke bawah duli Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Ini di Kedah ya kan? Diumumkan oleh Tuan Juruacara Majlis Perbarisan Pertukaran Panji-Panji Regimen Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja pada pagi itu. Askar Melayu. Tampak segak dan bersemangat para jurid yang terlibat dengan upacara penuh gilang gemilang itu. Keadaan hening sebentar tatkala tuanku mengambil kedudukan berdiri di atas pentas hormat di Stadium Darul Aman, Alustar Kedah. Oh iya betul. Teriakan Kedah. bahasa hukuman, rusuk senjata, panjang, kuat dan jelas, diikuti oleh perbuatan merusuk senjata yang cergas dan serentak dari kesemua anggota Askar Melayu yang terlibat di dalam perbarisan itu. Setelah itu, kedengaran gerun, bunyi derapan hentakan kaki ketika pergerakan hormat diraja serentak dengan tepukan pada senjata Colt M16 cukup untuk membuat para penonton meremang. Seraya dengan itu, kumpulan penceragam yang mengiringi perbarisan itu memainkan lagu hormat diraja dengan alunan yang penuh merdu. Sesungguhnya berderau darah tatkala melihat persembahan kawat dari anggota-anggota Askar Melayu. Askar Melayu. Kalau tak silap ini yang Askar Melayu ini pernah dijemput untuk ikut ya kawalan di London sana ya pemirsa oleh Ratu Elizabeth, betul tak? Apa ya perbarisan apa itu ya? Kalau ada yang tahu bisa dijawab ya di kolom komentar. Kita lanjut ya. Tidak dinafikan kehebatan mereka di dalam adat istiadat ketenteraan. Di atas pentas kelihatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku membalas hormat yang dipersembahkan oleh askar-askar yang sedang berbaris. Begitulah pergerakan kawat yang sangat luar biasa dipersembahkan, sehingga dentuman-dentuman drum pancaragam diiringi dengan lagu-lagu penyemangat ala ketenteraan dimainkan sebagai panduan langkah segak askar-askar Melayu untuk berkawat dalam masa perlahan dan cepat jalan. Dikatakan kerana cantiknya perbarisan pada pagi itu, sehingga tiada seorang pun yang perasan bahawa ada seorang anggota telah pun cedera ditusuk oleh bayonet M16 rakan di sebelahnya. Luka itu berlaku ketika pergerakan rusuk senjata dilakukan. Agaknya rakan sebelahnya itu terlebih bersemangat sehingga terlebih meleretkan senjatanya, menyebabkan lengan Lance Corporal Zamri bin Mat Saad mengalami luka yang amat dalam dan besar.
Pada mulanya, Zamri sendiri tidak menyangkakan dia telah tercedera kerana beliau sangat teruja dan fokus Oh, dia tak untuk menjadi perasan juga. sebahagian daripada perbarisan itu. Memanglah beliau telah dilatih serta diacu untuk tidak mudah menyerah kalah walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Lagi pula, kesemua anggota askar-askar Melayu memegang teguh cogan kata mereka, iaitu taat setia. Di dalam hatinya hanya dipacu oleh semangat juang yang sentiasa memuncak. Tambah-tambah lagi, peluang untuk menyertai adat istiadat ketenteraan seperti ini senang. amatlah jarang. Hanya sekali-sekala sahaja. Betul-betul. Itu pun jika terpilih. Sebab itulah beliau tidak mahu keluar baris. Kerana di hadapannya selembar panji-panji yang juga merupakan maruah pasukan mereka yang mesti beliau pertahankan. Langkah demi langkah, kawat sehingga mendapat hukuman untuk hentak kaki dan akhirnya bahasa hukuman berhenti. Maka dari kejauhan kelihatan berjejeran warna merah meleleh di lengan baju nombor 1 istiadat yang Tak perasan dipakainya. dia sampai sekarang. Barulah orang-orang sedar bahawa ada yang tidak kena dengan anggota yang di dalam barisan itu. Setelah disedari oleh Zamri bahawa darahnya sedang menetes, barulah beliau merasakan kesakitan itu. Waduh. Namun, upacara istiadat pertukaran panji-panji masih lagi belum selesai. Zamri menanam tekad untuk tidak akan keluar baris walau apa jua pun yang semangatnya. bakal berlaku. Bukan kerana ego, namun saya percaya semangat juangnya yang sangat tinggi telah membentuk sebuah tekad yang bulat terhadap jati diri seorang prajurit negara. Sangat kental. Dengan cara itulah mereka dilatih agar tidak mudah untuk menyerah walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Setiap pergerakan kawat di dalam upacara istiadat itu tetap diikuti oleh Zamri sehingga ada yang mengarahkan beliau untuk keluar baris untuk mendapatkan rawatan daripada anggota perubatan yang sememangnya telah bersedia di hujung padang stadium itu. Namun, bukan semudah itu Zamri ingin mengalah. Alang-alang mandi, biarlah basah. Beliau bertekad untuk menahan rasa sakit itu. Hebat ya pemirsa, ibarat dalam peperangan ya pemirsa, walaupun sudah mandi darah, sudah tubuh ini sudah dibasahi oleh darah, tetap ya kan, tidak akan dan tetap semangat, setia, berjuang untuk negara. Hebat ini, dia sudah tahu dia berdarah luka begitu, tapi itu tidak sengaja oleh kawan sebelahnya, mungkin terlalu semangat kan, walaupun lama sudah berlatih ya, namanya juga manusia kan, ada kesilapan, ada kelupaan atau sedikit kesalahan, itu ya wajar lah, namanya manusia kan. Tapi semangat patriotismenya ini udah luka loh ya kan, udah basah, udah sampai disuruh keluar dari barisan itu juga dia tidak mau begitu pemirsa, karena bukan senang untuk dapat ya kesempatan seperti ini ikut barisan ya kan. Ini bukan biasa-biasa, kental sekali jiwa askar Melayu ini. Sambung ya pemirsa. Sehingga ke akhir perbarisan, kerana di dalam hatinya hanyalah satu, iaitu tidak akan sekali-kali mencalarkan maruah pasukan mereka di hadapan tuanku. Hebat. Tambahan pula, upacara pada pagi itu menjadi sorotan umum. Setelah lebih 2 jam Zamri menahan kesakitan kerana memegang teguh prinsip dan sikap kepewiraan, akhirnya beliau berjaya menamatkan perbarisan itu dengan sebuah perasaan yang sangat bangga. Setelah perbarisan berarak keluar, anggota perubatan terus menerpa untuk mendapatkannya, untuk diberikan rawatan. Merinding. Luka yang disangkakan kecil, rupa-rupanya sedalam 6 cm. 6 cm. Kita sebagai manusia biasa, jika terkena luka sedikit pun dah gelabah tak tentu pasal. Namun, berkat latihan serta asuhan ketenteraan yang diterimanya amatlah keras dan penuh berdisiplin, telah melahirkan seorang prajurit yang kental dan tidak takut akan mati. Sebagai pengetahuan, Lanskopral Zamri bin Mat Saud telah bersara dari Perkhidmatan Tentera dengan pangkat terakhirnya sebagai Pegawai Waran 1. Begitulah tekad seorang prajurit yang memegang cogan kata taat setia. Sikapnya yang profesional,
kerana tidak mahu mencacatkan perbarisan yang penuh bersejarah itu, mencerminkan bahawa mereka sangat bersedia untuk mempertahankan negara. Betul. Walaupun nyawa ialah taruhannya. Iya. Peristiwa perbarisan istiadat penukaran panji-panji regimen pada pagi itu ditulis dengan tajuk Panji-panji berdarah. Sikap Itulah Zamri alasannya. dipuji oleh tuanku sendiri serta pegawai-pegawai kanan tentera darat. Oh, dikasih ini ya. Pakaian seragam istiadat yang Penghargaan dipakai ya kan? oleh Zamri pada hari tersebut juga tidak dibasuh, sebaliknya dipamerkan di Muzium Tentera Darat sebagai membuktikan bahawa anggota-anggota askar Melayu berjuang bukan sahaja di dalam pertempuran, namun mereka telah pun bersedia menghadapi sebarang ancaman di masa aman maupun di medan juang. Sebab itulah ya. Sedikit perkongsian tentang pengenalan kepada panji-panji. Di dalam organisasi ketenteraan, amalan membawa panji-panji ialah sejenis sepanduk yang melambangkan kebesaran seorang komander. Masyarakat awam melihatnya sebagai satu timbul pasukan ketenteraan sahaja. Namun bagi mereka yang berada di barisan hadapan keselamatan negara, terutamanya para askar, panji-panji membawa makna yang tersendiri. Perkataan panji-panji membawa maksud lambang yang dibawa oleh unit-unit tentera, khususnya unit infanteri. Fungsinya adalah untuk digunakan sebagai satu cara pengenalan dan tanda tempat berkumpul atau markas pasukan semasa peperangan. Jadi macam ada, saya pernah dengar itu ya pemirsa, yang mengatakan biarlah putih tulang ya, jangan putih mata, ya kan. Ini sangat salut loh pemirsa, merinding saya. 2 jam menahan ya rasa sakit itu. Kita aja, kalau saya aja ya pemirsa, kalau tergores pisau waktu potong bawang begitu kan, itu udah sakit sekali begitu. Ini 6 cm dalamnya pemirsa, tapi masih boleh menahan dan tetap setia di barisan. Kalau kita bisa bayangkan ya, barisan itu kan ke kanan, ke depan, ke belakang, tangan ikut goyang macam ini ya kan, panas terik lagi. Tapi beliau punya jiwa sangat kental pemirsa. Hebat. Lanjut. Dengan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam peperangan, panji-panji telah dianggap sebagai satu simbol semangat dan tradisi pasukan yang membawanya. Bagi sebuah pasukan tentera, panji-panji merupakan simbol kemuliaan kepada setiap warga pasukan dan mesti dipertahankan daripada jatuh ke tangan musuh. Panji-panji juga amat disanjung tinggi dan diberi penghormatan yang mulia oleh setiap anggota tentera, dan sebab itulah apabila di dalam perbarisan ia akan dibawa oleh pegawai muda diiringi pula oleh 2 orang sarjan pengiring. Semasa panji-panji di dalam perbarisan melintas lalu di hadapan adalah menjadi adat resam Bajunya yang begini menuntut ya. supaya hadirin berdiri, manakala yang berpakaian seragam lengkap hendaklah memberi tabik hormat. Secara tradisinya, hanya pasukan yang mempunyai rekod-rekod kecemerlangan di dalam perkhidmatan akan dianugerahkan panji-panji sebagai tanda penghormatan kepada sebuah pasukan. Nama peperangan yang melibatkan pasukan berkenaan akan ditandakan atau disulam terhadap panji-panji tersebut. Jika korang respect dengan Lanskroper Zamri ni, silalah komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Itu ternyata tragedi dan sejarahnya sehingga dibuat panji-panji berdarah. Jadi seorang askar Melayu ya yang tak sengaja cedera di dalam barisan itu ya, luka 6 cm dalam tuh pemirsa kan, tapi beliau tetap semangat ya meneruskan. Tapi saya memang sangat salut lah ya, karena bukan sembarangan kalau nak masuk askar ini kan, bukan sembarangan sebenarnya pemirsa, karena sudah dilatih kan, dari jiwa ya kan, dari mental kita sudah dilatih untuk kental lah. Kalau nanti cengeng macam saya ini, hancur lah peperangan ya kan. Jadi kalau macam ini kan ya memang layak lah, dan bukan sembarangan slogan yang dipakai oleh askar-askar ini kan, slogan yang dibuat dengan katanya itu seperti berani mati
Jadi walaupun seperti yang saya katakan tadi, walaupun tubuhnya sudah dibasahi oleh darah, tetap maju terus, ya, terus berjalan begitu, tidak berhenti, tidak meninggalkan barisan beliau, sehingga acara tersebut perfect, berjalan dengan lancar walaupun ada tragedi di dalam barisan tersebut begitu kan. Ya, satu kebanggaan ya, dan saya tengok tadi sepertinya diberi penghargaan begitu kan, dan baju yang dikenakan, seragam yang digunakan oleh beliau itu ya telah dibuat di museum agar membangkitkan semangat ya para generasi nanti untuk melihat, oh seperti ini ternyata jiwa patriotisme orang Melayu, ya orang Malaysia lah, ya askar Melayu. Walaupun cedera 6 cm kedalaman lukanya, tetapi beliau tetap meneruskan acara tersebut ya, baris-barisan itu. Nah, macam kalau dalam perang lah kan, walaupun udah ditembak sana tembak sini, selagi tidak rebah di tanah, pasti saya yakin para askar-askar tetap berjuang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan negara. Begitu pemirsa. Jadi jangan anggap sepele ya dengan askar-askar Malaysia ini, bukan kaleng-kaleng begitu. Oke, jadi apa pendapat pemirsa dengan jiwa kentalnya Encik Zamri ini, Kopral Zamri ya, yang udah dikena tusuk bayonet pemirsa, tetap setia menjalankan tugasnya? Jawab di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.